Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Haidar Iskandar. Saya buat video ni untuk menyelesaikan saya punya assignment yang bertajuk uh, Imam Ibn Qasim. So, stay tune. So left where she's right though. At night she's screaming, my mind. To make you curse, but see your blessing. She'll rip your shirt. Sekarang, teneneneng. Tada! Yeah, inilah muka Mio Haidar Iskandar. Okay, stay tune bro. Okay, saya nak bagi tazkirah tapi baju tak sesuai. Okay, jap Terang. Hai. Okay. Kita start daripada sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okey, Ibnu Katsir ataupun nama sebenarnya adalah Ismail bin Umar bin Katsir bin Dawi bin Katsir bin Dawi bin Dar'i bin Al-Quraish Al-Syafi'i Al-Bushrawi Ad-Dimashqi ataupun dikenali sebagai Ibnu Katsir. Ibnu Katsir telah dilahirkan di Damaskus yang terletak di Syam, tepatnya di daerah Majdal yang terletak di sebelah timur Bushrah pada tahun 701 Hijrah bersamaan dengan 1301 Masihi. Ayahnya juga dikenal sebagai khatib di Majdal. Dalam usia 2 tahun Ibnu Katsir telah menjadi yatim. Ayahnya meninggal pada tahun 703 Hijrah. Setelah ayahnya wafat, abangnya ditugaskan untuk menjaga Ibnu Katsir, iaitu namanya adalah Kamaluddin Abdul Wahab tahun 707 Hijrah. Dengan didampingi oleh abangnya, ia pindah ke Damaskus. Ketika itu ia berusia 6 tahun. Sebelum saya ulas lagi perjalanan ataupun pelajaran untuk Imam Ibnu Katsir, saya nak tukar baju lagi bagi konten ni nampak gempak sikit. Okay, stay tune bro. Terang. Okay, kita akan teruskan dengan tentang pelajaran Imam Ibn Katsir. Beliau mula menuntut ilmu kepada saudara kandung beliau iaitu Abdul Wahab bin Umar bin Katsir sejak usia kecil lagi. Pada tahun 711 Hijrah, beliau telah hafal Al-Quran dalam usia 10 tahun. Sesudah itu, beliau banyak menghafal matan-matan berbagai bidang ilmu agama dan bahasa Arab. Beliau memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu hadis, terutamanya dalam mencari riwayat, menelaah il'al dan rijal. Demikian juga beliau memiliki perhatian besar terhadap ilmu fiqh, tafsir dan qiraat. Beliau selalu gigih dalam menuntut ilmu sehingga menjadi masyhur nama beliau hingga keluar negeri Syam. Banyak ulama yang memberi ijazah sanad kepada beliau dari Baghdad, Kairo dan kota-kota lainnya. Demikian juga banyak para ulama dan penuntut ilmu dari seluruh penjuru negeri datang kepada beliau untuk menuntut ilmu darinya. Beliau terus tekun menulis karya-karya ilmiah dalam fiqh dan usulnya, hadis dan usulnya, tafsir dan tarikh hingga beliau kehilangan penglihatannya. Ketika beliau sedang menulis kitab Jam'ul Masanid wa Sunan yang belum sempat beliau selesaikan kerana datang ajal beliau yang tahun 774 Hijrah. Saya akan sebutkan guru-guru yang pernah beliau belajar daripadanya. Yang pertama ialah Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Abdurrahman Al-Fazari yang terkenal dengan nama Ibnul Farqah. Dan Syekh Burhanuddin ni wafat pada tahun 729 Hijrah. Yang kedua adalah Ahmad bin Abi Talib, terkenal dengan nama Ibnu Syahnah. Dan Ahmad bin Abi Talib ni telah wafat pada tahun 730 Hijrah. Dan yang ketiga adalah Bahauddin Al-Qasim bin Muzaffar Ibnu Asakir, ahli hadis negeri Syam yang wafat pada tahun 723 Hijrah dan sebagainya. Dia ada banyak belajar daripada guru-guru. So, untuk memendekkan kita punya jangka masa, so saya sebut 3 guru yang terkenal lah. Okay, sekarang saya akan sebut
antara pujian para ulama mengenai Ibnu Katsir. Okey, yang pertama ialah Al-Hafiz Al-Kabir Abdul Hajar Yusuf bin Az-Zaki Abdul Rahman bin Yusuf Al-Mizi. Katanya Ibnu Katsir memfokuskan diri untuk mempelajari ilmu hadis kepada Al-Mizi. Al-Mizi adalah guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan Ibnu Katsir. Di samping sebagai guru, Al-Mizi juga sebagai mertua Ibnu Katsir kerana beliau mempersunting puteri Al-Mizi yang bernama Ammatur Rahim Zainab. Yang kedua adalah Al-Hafiz Al-Kabir Syamsuddin Abdul Abdillah Muhammad bin Usman Az-Zahabi. Beliau adalah salah seorang tokoh ulama yang sangat mempunyai dalam ilmu sejarah dan ilmu hadis. Ibnu Katsir menyebutkan tentang biografi Az-Zahabi dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Beliau adalah tokoh penutup para ulama ahli hadis dan para penghafal hadis. Dan jangan lupa juga mazhab kita iaitu mazhab Syafi'i pernah sendiri puji Ibnu Katsir tentang kehebatannya dalam bidang-bidang Al-Quran ataupun qiraat. Ada banyak ulama yang memuji Ibnu Katsir, tapi macam biasa sebab saya tak nak panjangkan masa, so saya akan mengambil 3 je. Okey, ni di antara anak murid beliau. Di antara murid-murid beliau adalah Al-Imam Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin Alauddin Haji Ad-Dima, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, dan yang ketiga Al-Hafiz Waliyuddin Abu Zur'ah bin Al-Hafiz Iraqi, dan yang terakhir adalah Al-Hafiz Syamsuddin Abdul Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari Al-Syafi'i. Okey, 4 je saya sebut. Ada banyak anak murid juga, so untuk memendekkan masa lagi kan, saya ambil 4 je. Okey, ni saya akan sebutkan karya-karyanya yang terkenal karya-karya dia yang terkenal. Yang pertama iaitu Tafsir Al-Quranul Azim. Yang kedua Bidayah wa Nihayah, Fushul fi Ikhtashri Sirati Rasul. Yang keempat Maulidur Rasul. Yang kelima Istikhar Ulumul Hadis. Yang keenam At-Takhmir bin Ma'rifati Siqat wa Du'afal wal Mujahil. Okey, dan dia pun ada banyak karya juga, so saya akan sebut 6 tu je. Okey, kan saya akan sebut kisah tentang ayah hayatnya, tapi saya akan pendekkanlah cerita dia. Okey, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani berkata beliau menghilang penglihatan di ayah hayatnya dan wafat di Damaskus ataupun Syam pada tahun 774 Hijrah bersama dengan 1373 Masihi. Semoga Allah mencurah rahmat seluas-luasnya kepada beliau dan menempatkan beliau di syurga yang luas. Saya akan baca surah Al-Fatihah dengan 2 qiraat, iaitu qiraat Imam Hafs dan yang kita bicarakan sekarang ni iaitu Imam Ibnu Katsir. Okey, sekarang saya akan bacakan Al-Fatihah daripada qiraat Imam Hafs. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang saya akan bacakan daripada qiraat Sab'ah ataupun qiraat Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita dah baca Al-Fatihah, so saya akan bagi perbezaan antara qiraat Imam Hafs dan
qiraat Imam Ibnu Katsir. Qiraat Imam Hafs ni yang selalu kita baca dalam solat tu, yang pergi masjid akan baca mengikut qiraat Imam Hafs. Okey, contohnya yang saya baca tadi, Maliki Yaumiddin. Itu mengikut Imam Hafs sebab ma tu dia akan ada alif. Kalau ada alif tu kita akan baca dalam 2 harakat, tapi mengikut Imam Ibnu Katsir alif tu tiada. So kita akan baca pendek je tu. Maliki Yaumiddin. So yang kedua yang kita nampak ialah Ihdinas siratal mustaqim. Yang ihdinas sira mengikut Imam Hafs, ihdinas sira tu bunyi sad. Tapi mengikut Imam Ibnu Katsir, sad tu dia akan jadi sin. So kita akan bunyikan sin tu mengikut Imam Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, yang ketiga lah siratal ladzina an'am. Kan ada sin tu, siratal. Itu mengikut Imam Hafs, sad tu. Tapi mengikut Imam Ibnu Katsir, sad tu akan jadi sin. Sama macam sebelum tadi, ihdinas sira tu. So kita akan bunyi dia, contohnya siratal ladzi. So yang ketiga ialah alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mengikut Imam Hafs, alaihim tu dia adakah bunyi him. Tapi mengikut Ibnu Katsir, alaihim tu akan tambah alif. Alaihimu, waw alif. So kita akan baca macam alaihimu, dua harakat itu. Dan yang terakhir khairil maghdubi alaihim. Kan ada alaihim kat situ. Sama gak macam sebelum tadi. Alaihimu waw alif. Akan dibaca dalam 2 harakat. Okay, saya akan baca sebenarnya. Mengikut ni Imam Ibnu Katsir. Siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itulah je perbezaan qiraat. Kita ada 7 qiraat. Termasuklah qiraat Imam Hafs dengan Imam Ibnu Katsir. Ada juga yang orang berpendapat qiraat tu dia kata qiraat itu adalah panjang ayat, tapi salah. Qiraat itu adalah dalam bahasa Melayu, qiraat itu adalah cara bacaan Al-Quran. Tu yang kita ada 7 qiraat. Bukan qiraat itu bukan panjangnya bacaan tu. Macam huruf mat kan kita ada bancang kan, 2, 4, 6 kan. Tapi itu bukan huruf mat, tu qiraat. Qiraat itu adalah cara bacaan. Okey, itu je saya nak jelaskan sebab ramai yang keliru antara qiraat panjang dengan cara bacaan. So yang sebetul-betulnya adalah qiraat itu adalah cara bacaan. Alhamdulillah, kita dah settle kita punya video yang bertajuk Imam Ibnu Katsir. Video ni saya buat untuk tugasan assignment saya yang subjek Al-Quran. So saya bawa untuk masuk dalam YouTube lah, senangkan kerja sebab ustaz pun suruh masuk dalam YouTube je. So senang kerja saya. Okay. So korang yang tengok video ni, korang jangan lupa like, share, subscribe So kita bagi ilmu, orang tu guna ilmu tu, saya juga akan dapat amalan dia sendiri. So belajarlah ilmu itu, walaupun hanya sedikit, tapi kita ada usaha untuk belajar. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa next video. Alright. Okay, terimalah lagu ini untuk kalian student di luar sana. Okay, check it out.